Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 8 Mei. Setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di bahagian Betong telah diagihkan berjumlah RM200 juta dana untuk pelaksanaan pelbagai projek pembangunan. Peruntukan tersebut adalah daripada Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi BDDA, Dato' Amar Douglas Ugah berkata, kawasan tersebut adalah Dun Laya, Bukit Saban, Saribas, Krian, Kelakar, Kabong dan Beting Maru. Bagi Dun Lingga yang sebahagian kawasannya di bawah pentadbiran bahagian Betong turut menerima dana berjumlah RM40 juta. Hingga sekarang, YB di kawasan ini telah pun memukakan projek bernilai 100 juta untuk kawasan masing-masing. Jadi, mereka telah diminta untuk membukakan senarai baki 100 juta. Kerana satu dun telah diperuntukkan 200 juta. Ini untuk membolehkan kita mengadakan perancangan yang lebih awal. Matlamat kita adalah kita nak membelanjakan projek ini, peruntukan ini dengan secepat yang mungkin. Dato' Amar Douglas memberitahu sebahagian daripada projek yang telah diluluskan itu dijangka mula dilaksana pada Ogos ini, terutama sekali projek yang tidak memerlukan banyak prosedur seperti jalan ladang. Walaupun sebahagian besar projek yang akan dilaksana di bawah BDDA merupakan projek infrastruktur, namun beliau bersama Jawatankuasa BDDA tetap akan memberi tumpuan pada pembangunan ekonomi bahagian Betong. Ia katanya sesuatu yang perlu dilakukan selari hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju pada 2030. Dato' Amar Douglas ditemui pemberita pada Ramah Tamah Aidilfitri peringkat Dun Saribas di Debak. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas Ugah selaku pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan pihaknya telah meminta semua agensi bersiap sedia dalam menghadapi musim panas dan kering. Beliau menjelaskan Jabatan Alam Sekitar serta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar telah diminta untuk memastikan tiada pembakaran terbuka dilakukan pada masa ini. Begitu juga dengan pejabat residen dan pejabat daerah diminta untuk memantau bekalan air di kawasan masing-masing. Ia susulan ada tempat yang dilaporkan terjejas sumber bekalan air untuk kegunaan harian. Dato' Amar Douglas mahu masalah yang dihadapi penduduk terjejas dapat segera diambil tindakan oleh agensi serta pihak berkaitan. In Kuala Baram, I'm happy that 6 landowners there. Dulu dia tak ada dapat kerjasama, kali ini dia dah menunjukkan kesediaannya bekerjasama. They are also preparing their machinery, their firefighting team, monitoring team to see that any sign of hotspot will be extinguished as soon as possible. Kepada orang ramai, beliau berharap mereka dapat mengikut saranan serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan berhubung penjagaan kesihatan semasa musim kemarau. Begitu juga dengan jangkitan COVID-19 dan wabak rabies yang masih menjadi ancaman kesihatan di Sarawak. Walaupun ketika ini kes adalah terkawal, masyarakat tidak harus memandang ringan dan sentiasa mengambil langkah sepatutnya. Klinik Kesihatan Bandaraya Miri akan mula beroperasi bulan hadapan. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni memberitahu klinik itu kelak mampu menampung perkhidmatan kesihatan sedia ada di Bandaraya Miri. Lukan Isman juga menambah hospital tambahan Miri setinggi 8 tingkat juga dijangka beroperasi tahun 2024 bagi menampung keperluan kesihatan dan jumlah pesakit di hospital Miri yang sedia ada. Ke arah itu, beliau menyeru agar penduduk terus memberi sokongan kepada kerajaan dalam usaha menyediakan perkhidmatan dan fasiliti kesihatan kepada rakyat di Miri dan seluruh Sarawak amnya. Beliau berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Anjuran Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Pujut di Balai Raya Kampung Piasau, Utara Miri. Dalam pada itu, beliau yang juga Ketua Cawangan PBB Pujut menyeru agar kerjasama dan kesatupaduan dalam kalangan ahli terus diperkukuh dan bekerjasama dengan pihak Bandaraya Miri bagi mengenal pasti keperluan dan masalah dihadapi oleh penduduk dalam kawasan Pujut agar dapat diselesaikan dengan baik.
Kuota bakal jemaah haji dari Sarawak diharap dapat ditingkatkan pada masa akan datang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Alif Saleh berkata, perkara berkenaan telah dikemukakan kepada pihak tabung haji TH sebelum ini, yang mana seramai 800 orang bakal jemaah haji dari Sarawak daripada kuota keseluruhan Malaysia, iaitu seramai 31,600 bakal jemaah haji. Jelasnya daripada jumlah itu, Sarawak memohon agar 7 sehingga 10% kuota untuk Sarawak ditambah bersamaan dengan 3,000 bakal jemaah. Ia diterjemahkan kepada 10% pada populasi Sarawak lah ke dalam keseluruhan Malaysia keseluruhannya. Jadi haraplah permohonan ini dapat diterjemahkan dan insyaAllah sekurang-kurangnya kalau tak dapat 3,000, sekurang-kurangnya 1,500 ataupun 2,000 di tahun yang akan datang lah. Jadi ini permohonan memang dari dulu-dulu kita sudah memohonkan kuota ini supaya proporsionate kepada populasi Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pihak pemberita pada Majlis Kursus Perdana Haji Peringkat Negeri Sarawak, Zon Tengah Sibu, Sarike dan Mukah di Masjid An-Nur Sibu yang dihadiri seramai 146 bakal jemaah haji. Tambah Datuk Lim, TH telah memenangi anugerah Labbaitum untuk perkhidmatan dan program bimbingan haji terbaik dalam dunia Islam daripada Kerajaan Arab Saudi. Sehubungan itu, pencapaian ini bukan sahaja harus dibanggakan oleh pihak TH, malah ia harus menjadi kebanggaan seluruh umat Islam Malaysia, yang mana anugerah ini akan menjadi pemangkin untuk TH sentiasa berinovasi dalam penambahbaikan perkhidmatan dan operasi haji pada masa akan datang. Nilai kewujudan bersama antara satu sama lain menjadi tonggak Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB yang membolehkan parti itu mendapat sokongan daripada rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Datuk Ibrahim Baki berkata, ini dizahirkan melalui kerja keras anggota parti di peringkat cawangan serta sokongan sahib wanita dan pemuda. Datuk Ibrahim menambah, sayap wanita dan pemuda PBB di kawasan Satok sentiasa bekerjasama terutamanya dalam menghulurkan bantuan semasa pandemik COVID-19 dan sentiasa berada di lapangan tanpa menyerah situasi. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Pergerakan Wanita Satok di Kampung Bandar Shah Kuching. Datuk Ibrahim berkata sayap wanita juga memainkan peranan penting dalam meraih sokongan daripada akar umbi yang memastikan kemenangan beliau dengan majoriti besar semasa pilihan raya yang lepas. Beliau juga mengimbau semasa penglibatan awalnya dengan PBB Satok bermula 1985, beliau pernah berkhidmat bersama 3 ketua wanita yang kesemuanya mengabdikan diri kepada perjuangan parti. Pada masa sama, Datuk Ibrahim mengingatkan ahli PBB Satok supaya mengekalkan kerja keras dan khidmat mereka kerana cawangan itu dilihat sebagai contoh kepada cawangan PBB lain di seluruh negeri. Terdahulu, Ketua Wanita PBB Satok Salina Muhammad Saleh berkata program anjuran sahib itu bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat di Satok. Peranan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cawangan Sibu dalam membantu masyarakat setempat secara sukarela perlu terus dihargai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek berkata, PBSM Cawangan Sibu sentiasa bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan pada bila-bila masa. We respect the contribution to Cebu, and this time they added more with a new appearance and with a better facilities here at the quarter here, and I believe that they will continue to serve and in fact to make a big impact to the societies. Joseph Chiang berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Terbuka Persatuan Bulan Sabit Merah sempena sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2023 di Sibu. Beliau menyeru masyarakat Sibu terus membantu PBSM Cawangan Sibu dalam aktiviti kemanusiaan dan menyeru pelajar sekolah yang berminat untuk turut mintai persatuan itu di sekolah masing-masing. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada wakil rakyat di Sibu dan orang persendirian yang telah banyak menyumbang kepada persatuan itu dari segi kewangan maupun kemudahan yang lain. Pelbagai aktiviti turut diadakan pada hari terbuka itu termasuk pemeriksaan kesihatan percuma, pameran dan demonstrasi bantuan kecemasan CPR.
Satu operasi besar-besaran gabungan semua pihak berkuasa tempatan PBB bahagian Kuching dan Semerahan akan diadakan mulai hari ini sehingga Jumaat bagi menangkap anjing-anjing liar. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng mendedahkan ia berikutan aduan daripada orang ramai berikutan kes pada Ahad lepas yang mana seekor anjing telah menggigit 9 orang awam di Pusat Penjajah Makanan di BDC Tabuan minggu lepas. Datuk Wee memberitahu ia akan dimulakan di kawasan seliaan MBKS dan seterusnya akan dijalankan secara rawak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri gabungan di antara Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang, Dun Kota Sentosa, MBKS dan Majlis Perbandaran Padawan di Dewan Komuniti Kampung Haji Paki di Kuching. Dalam pada itu, beliau menasihati pemilik anjing untuk memastikan haiwan peliharaan masing-masing tidak berkeliaran sekaligus memastikan anjing diberi vaksin setiap tahun untuk mengelakkan kes gigitan anjing liar mahupun kes rabies. Ujarnya lagi, PBT juga sedang mengusahakan untuk memperkenalkan polisi untuk mewajibkan pemilik haiwan memberi vaksin dan chipping kepada anjing mereka. Ia masih dikemaskini sebelum diberikan kepada kementerian yang berkaitan untuk digubal. Sokongan ibu bapa dan masyarakat amat penting dalam membantu golongan kanak-kanak orang kurang upaya OKU mendapatkan pendidikan di sekolah khas sekaligus bergaul dengan kanak-kanak yang lain. Menurut Pengetua Sekolah Khas Persatuan bagi Kebajikan Kanak-kanak Terencat Akal Pekata Sarawak, Wendy Mandau, ini kerana sistem pendidikan di sekolah khas akan membantu kanak-kanak melakukan aktiviti yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Wendy mengambil contoh di sekolah tersebut pihaknya menyediakan 9 buah kelas dan 2 daripadanya adalah untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah palsi cerebral atau cerebral palsy CP, manakala kelas yang lain adalah untuk kanak-kanak autisma, lambat belajar, lewat perkembangan global dan sindrom Down. Katanya lagi, pelbagai aktiviti yang menarik juga diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah tersebut seperti konsert musikal, belajar bahasa isyarat, karnival sukan dan juga fisioterapi. Wendy berkata demikian kepada RTM pada hari terbuka dan jualan amal perkata di Jalan Ong Tian Sui di Kuching. Jelas Wendy, jumlah kanak-kanak yang dihantar ke perkata menunjukkan ibu bapa sedar dan memahami sistem pendidikan di sekolah sama seperti sekolah lain yang memfokuskan perkembangan anak-anak mereka agar tidak tercicir. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 8 Mei. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Zaleha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.